jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang jemaah muslimin muslimah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila sama-sama kita merafakkan puji dan syukur kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, inayah dan izin Allah, maka kita dalam kalangan hamba-Nya yang bertuah pada pagi ini dipilih oleh Allah untuk hadir dalam rumah Allah ini bagi kita sama-sama melaksanakan sebesar-besar perintah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat fardu subuh kita secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita yang didirikan, kita telah mengusahakan satu salat yang sempurna, kerana Allah hanya akan menerima daripada kita salat yang sempurna. Moga-moga doa Subhanahu wa taala bagi segala zikir dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita dapat kerana kurang subur, jadi semakin lemah iman kita, kerana dia ilmu pengetahuan sebagai penyembuhnya. Walaupun COVID-19 kalau kita tengok selama beberapa bulan kita tidak dapat berkuliah, maka dari segi fizikalnya kita ini alhamdulillah, walaupun ramai pendapatan terjejas, tetapi ada je pihak yang akan membantu supaya kita tidak kelaparan, supaya kita tidak kebuluran. Makanan boleh dikatakan tak putus, tetapi hal berkaitan makanan rohani ini, kalau sendiri kita tak pandai untuk nak mencari jalan bagaimana kita nak mempertingkatkan ilmu pengetahuan, keadaan surau ditutup, majlis ilmunya, datang surau masjid untuk berjemaah dan juga berkuliah, tapi setelah dibuka seminggu dua ni ada lagi yang belum lagi sampai ke surau masjid, mungkin sudah selesa dan sebagainya di rumah. Ya, jadi bila sudah dibenarkan ini, mestilah kita kembali berduyun-duyun untuk memenuhkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang laki-laki terutama bila didengari di mana azan itu dilaungkan, tempat sembahyangnya di situ. Ya, walaupun dah biasa berbulan berjemaah bersama dengan isteri keluarga, tapi bila mana telah sampai balik arahan surau masjid dibuka untuk boleh kita melaksanakan aktiviti agama, maka kita mesti hadir. Yang di rumah tak dapat berjemaah tak apa,
Ya, tapi kalau boleh buat ada anak lagi di rumah yang boleh kita jadikan dia sebagai imam berjemaah. Tapi sebagai suami datang, maka dalam masa yang sama bila mana suami itu melakukan amal ibadat, maka pahala yang didapati oleh suami akan juga didapati sama oleh isteri masing-masing. Ya. Baik, pada pagi ini kita sambung lagi daripada kitab indahnya salat berjamaah ini, bab yang berkaitan dengan adab-adab makmum dalam salat. Adab seperti mana sebagai tahu dulu sangat penting dalam apa juga hal. Lebih-lebih lagi dalam kita beribadat. Kerana beribadat ini kita menghadap Allah ataupun kita mempersembahkan ibadat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih besarlah sepatutnya adab yang mesti ada pada diri kita di waktu kita melakukan amal ibadat tersebut. Kalau dalam bulan Ramadan kita berpuasa, yang besarnya ialah menahan diri kita daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, itu yang besarnya. Tapi nak bagi puasa kita itu berpahala, ada ganjaran besar, maka kita kena jaga adab-adab puasa. Jaga mulut kita daripada berkata perkara-perkara yang lara, melihat perkara-perkara yang tidak berfaedah dan sebagainya. Kerana ada hadis mengingatkan kam min saim laisa lahu min saumi illa ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa dia tak dapat apa pahala melainkan yang dia dapat ialah lapar dan dahaga. Sebab dia tidak menjaga adab-adab berpuasa. Sama jugalah dengan salat. Kalau kita tak jaga adab salat, maka pahalanya tak dapat, dan yang perkara yang keduanya sembahyang kita tak jadi sempurna. Termasuklah waktu kita bersalat berjamaah, kita dapat maklumat bahawa berkaitan dengan salat berjamaah ini besar pahala. Bukan hanya sekadar 27 kali ganda, malahan melangkahan kita satu langkah, diangkat satu darjat, dihapuskan satu dosa. Cuba bayangkan tuan-tuan, banyak. Makin ramai kita berjemaah, makin banyak lagi bahagian yang akan kita dapat. Jadi macam-macam kita akan dapat. Tapi kena jaga adabnya. Kalau tak jaga adab, maka hilang jugalah fadilat ataupun ganjaran pahala yang nak dianugerahkan kepada kita. Malahan kadang-kadang kalau tak jaga adab, sembahyang itu sendiri tidak sah. Seperti yang diberitahu dalam kitab indahnya salat berjamaah ini, adab-adab makmum kita ni yang ramai-ramai inilah, sebab imam seorang je. Ya, imam Ustaz Amirul seorang, yang jadi makmum ni ramai. Jadi kita kena jaga. Di antara adab yang kita kena jaga, yang kita beritahu dahulu dan saya ulang pada pagi ini, ialah bila mana kita takbir jangan sama sekali mendahului imam. Ya. Dan kalau sekiranya kita nak takbir, dalam takbir itu ada yang dikatakan dengan muqaranah, dengan niat, ya, disertakan dengan niat, maka sebelum itu ada lafaz niat, jangan baca kuat-kuat. Ya. Nanti ada orang fobia dengan bacaan kita, kerana ada orang berpegang bahawa tidak ada lafaz niat. Dia niatnya hanya dalam hati. Betul lah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh kita lafazkan. Tapi perlukah dia kuat? Tak perlu. Yang perlu kita baca, lafazkan itu, keluarkan, hanya didengari oleh telinga kita. Ya, kerana masalahnya ada kadang-kadang kita dengar terlalu kuat. Tak kira lah sama ada kita imam ke, sama ada kita makmum ke, ataupun kita sendirian. Lafaz niat kalau nak sebut jangan kuat-kuat, hanya sekadar didengar oleh telinga kita sendiri. Ya, terutama kita berjamaah. Kalau kiri kanan kita asyik mengeluarkan lafaz yang kuat, usalli kadang-kadang 2-3 kali, sedangkan kita nak beri tumpuan dalam kekhusyukan sembahyang kita. Tapi oleh kerana rakan sebelah, rakan kiri kanan kita baca dan kuat sebagainya, menyebabkan terganggu dari segi khusyuk kita. Tolong bagi kerjasama kepada setiap individu yang menyertai jamaah. Ya? Ini kita jarang ni. Kalau kita rapat macam dulu, cuba bayangkan tuan-tuan. Kerana sembahyang ini kekhusyukan itu penting, nak hadirkan hati. Sebab kita tahu bahawa beberapa perkara diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali untuk sembahyang kita itu khusyuk. Yang pertamanya hudurul qalbi, hadirkan hati. Bukan senang nak hadirkan hati ni. Tidak ada apa-apa gangguan. Malahan kalau kita sembahyang pun, tempat kita sembahyang kena jaga. Jangan ada perkara-perkara yang boleh melalaikan kita bila kita melihat. Pendengaran kita pun kena jaga. Jangan sampai kita juga terdengar perkara-perkara yang boleh mengganggu kita punya tumpuan konsentrasi kita untuk bersalat.
Ya, waktu kita mendirikan sembahyang tersebut lah. Jadi gangguan-gangguan itu kita kena elakkan untuk nak hadirkan hati kita. Kemudian kita nak bawa sekali faham yang kita baca. Sebab waktu kita angkat takbir nanti Allahu Akbar, bukan hanya kita takbir, ucapkan takbir, tetapi nak disertakan pula dengan niat yang dikatakan dengan muqaranah niat, kan? Kalau tidak nanti itu sebabnya orang Allah beberapa kali. Kalau dah sampai ke begitu tuan-tuan, ada pula hukum yang lain. Kalau sekali takbir sekali Allahu Akbar, takbir lagi, kena faham betul-betul. Orang yang mengulang takbir, ada kemungkinan takbirnya yang kedua itu tak sah. Kerana takbir yang kedua itu menjadi pembatal pada takbir yang pertama. Atau nak kena faham juga. Tak boleh setakat saja makluman kita. Jadi hati-hati supaya takbir itu cukup sekali. Niat itu pastikan benar-benar. Usalli fardhu, kalau kita dah sebut dalam lafaznya usalli fardhu subhi, perlahan lagi pada tu rakaat ini ada makmum lillahi taala, Allahu Akbar sekali. Ya, dan pastikan juga jangan mendahului imam, ya. Sebutan tu kena betul dan keluarkan suara, jangan dalam hati saja, jangan kumakkan mulut saja. Keluar suara tapi tak didengari oleh orang lain. Tu dia. Kalau Habib pun nak dengar sebelah kita je. Baik, itu adab yang pertama, mesti jaga jangan mendahului imam waktu kita takbiratul ihram. Pastikan betul-betul imam itu telah pun bertakbir baru kita angkat takbir. Jangan tunggu lama-lama. Kerana fadilat takbir ini sejurus imam takbir bagaimana berlaku kepada Abu Umamah Al-Bahili, ia kehilangan 400 ekor unta bersama dengan 40 hamba sahaja. Beritahu Rasulullah, jumpa Rasulullah, sugul. Rasulullah kata, kenapa engkau sugul wahai Abu Umamah? Dia kata, aku sugul, aku sedih. Kenapa? Sebab aku kehilangan 400 ekor unta bersama dengan hamba 40 orang. Dia kata dia samun. Oh, Rasulullah ingat Abu Umamah ni sedih. Aku ingat kau sedih ni wahai Abu Umamah. Dia kata kerana engkau tak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Ya? Imam takbir Allahu Akbar kerana dia adalah seorang jemaah yang tegar lah. Oh, kata Abu Umamah, kalau tidak dapat takbir sejurus imam takbir, tak sama nilainya ya Rasulullah dengan 400 ekor unta. Malahan seluas bumi ini pun unta ramainya, dia kata banyaknya hilang, tak sama nilainya dengan terlewatnya takbir bersama dengan imam. Maka kita pastikanlah jangan kita lewat takbir, kerana kita akan hilang fadilat takbir bersama awal dengan imam. Kerana kita ni kadang-kadang dah terlampau faham berkaitan dengan sembahyang, ada muafiq, ada masbuk. Kalau aku masbuk sekalipun tak baca Fatihah pun sembahyang aku sah. Ya, betul sah, dia syariat. Tapi kita kehilangan fadilat berjamaah takbir bersama dengan imam, ya. Jadi waktu imam dah berdiri, kita pun sama, bila imam takbir Allahu Akbar jangan leka lagi, terus Allahu Akbar, ya. Baik, ingat yang itu adab, pastikan betul-betul. Dan dulu kita ingat balik waktu bila kita nak bangun, selesai imam itu selesai khatib, selesai Bilal qamat, baru kita bangun. Tapi wajibkah gitu? Tidak, itu merupakan sunatnya. Waktu bila jemaah nak bangun, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru bangun. Kalau kita cergas, kalau tak cergas awal pada itu. Kalau orang yang cergas boleh bangun dengan pantas, yang disunatkan dia bangun bila diucapkan qamat ialah bila qamat itu selesai, ya. Tapi bagi orang yang kurang akan ada keuzuran, dia boleh bangun awal, terutama dia waktu qad qamatis salah. Bangunlah untuk mendirikan salat, bangun untuk mendirikan salat, maka kita bangun. Kalau tak mampu ya lagi, bangunlah daripada awal lagi, ya, gitu. Baik, habis berkenaan dengan itu. Yang kedua, adab kita ialah macam mana kalau kita makmum ikut imam dari soal membaca doa iftitah. Saya ulang sikit ni. Dulu dah baca dah. Iaitu kita disunatkan baca doa iftitah. Walaupun ada mazhab yang tak perlu baca doa iftitah. Mazhab Maliki dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam senang dia kan. Itu pendapat dia. Jadi kita yang bukan soal senang sebagainya, itu soal hukum yang dikeluarkan pada mereka, pada pendapat mereka. Kita yang baca, bagi kita membacanya dapat pahala yang sangat besar, ya. Doa iftitah yang kita baca.
Kalau sekiranya kita makmum yang masbuk, termasuk masa kita masuk kemudian waktu kita berdiri sama imam nanti takut tak cukup untuk kita nak baca surah Al-Fatihah, maka jangan baca doa iftitah, teruslah kita baca surah Al-Fatihah. Kerana kita tahu bahawa waktu kita masuk itu mungkin kita makmum yang muafiq ataupun kita makmum yang masbuk. Yang kedua ya. Tapi hukum membaca doa iftitah sunat hay'ah. Apa dia sunat hay'ah? Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan nanti tidak perlu kita buat apa-apa. Ya? Perlu sujud sahwi? Tak perlu. Jangan nanti bila kita tinggal doa iftitah nak buat sujud sahwi, itu salah sebenarnya. Baik, yang ketiga, menempurkan semua perhatian kepada bacaan imam yang dinyaringkan. Ada imam kalanya dia menyaringkan bacaan. Yang sentiasa setiap salat imam menyaringkan suara waktu bila? Iaitu waktu takbiratul ihram. Sembahyang subuh ke, sembahyang zuhur ke, sembahyang asar ke, maghrib ke, isyak ke, imam menyaringkan suara hanya waktu takbiratul ihram. Dan bukan yang wajib, yang bukan wajib, yang disunatkan imam mengangkat suara ialah pada setiap takbir, takbiratul ihram dan juga takbir intiqalat. Takbiratul ihram yang belum mula, takbir intiqalat ialah perpindahan daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Apa sebab? Nanti makmum nak ikut dia. Bila makmum nak ikut, tentu ada pedoman. Pedomannya ialah bila nak rukuk, Allahu Akbar. Bila nak berdiri, sami Allahu liman hamidah, untuk i'tidal. Bila nak sujud, Allahu Akbar. Jadi imam kena kuat, makmum tak perlu kuat. Ya? Kalau kita ikut imam, tak perlu kuat. Makmum ucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram tak perlu kuat, baca Fatihah tak perlu kuat, nak rukuk pun sebutan tak perlu kuat, imam kuatkan. Masa bila lagi imam boleh kuatkan, iaitu bagi sembahyang asar, maghrib dan isyak, subuh, rakaat yang pertama bacaan Fatihah dan surahnya dikuatkan, makmum tak. Ya, kadang mana kuat yang boleh kita baca makmum, hanya kadang didengar oleh telinga kita sendiri. Jangan kuat-kuat, nanti ganggu jiran-jiran sebelah. Sehingga ulama ada mengatakan, kalau ada sekiranya dengan bacaan kita itu mengganggu makmum yang lain, perbuatan kita haram. Bila haram berdosa lah. Bukan makruh lagi, haram tadi Datuk. Haram ya. Bukan makruh lagi. Kalau makruh ni boleh maafkanlah, taklah mendatangkan dosa, tetapi haram. Jangan ada orang setengah tu dia duduk di hujung tepi dinding sana, boleh dengar orang tengah, ataupun orang belakang boleh dengar orang depan. Itu agak macam melampau lah ya? Tapi pastikan kita keluarkan suara. Jangan takut sangat sampai tak keluar suara. Keluar suara tapi didengari oleh telinga kita ya? Rakaat yang ketiga, yang keempat, imam tak angkat suara dah. Bila lagi imam angkat suara, waktu Assalamualaikum, iaitu bila akhir sembahyang. Kita makmum keluarkan juga suara, tapi tidak perlu didengari oleh orang lain, kerana kita makmum hanya didengari oleh telinga kita sendiri. Itu yang dikatakan menumpukan semua perhatian pada bacaan imam yang dinyaringkan. Masa Fatihah, kalaulah sekiranya kita imam baca kuat, tiba-tiba kita baru masuk tak baca lagi doa iftitah, bolehlah baca dulu. Itu kelebihan doa iftitah ni ya. Dan lepas itu dengar imam baca, jangan buat baca apa-apa. Jangan kita bertindih imam baca Fatihah, kita nak baca Fatihah. Kerana baca Fatihah bagi makmum dalam mazhab Syafi'i, kita sama ada imam ke, makmum ke, ataupun sembahyang sendiri, bacaan Fatihah itu adalah wajib ya. Bacaan Fatihah itu adalah wajib. Nanti imam bila selesai dia membaca surah Al-Fatihah, amin bersama dengan kita, imam akan bagi ruang masa untuk kita makmum membaca surah Al-Fatihah. Waktu itu kita baca dengan perlahan. Baik, sunat mengucapkan amin. Yang keempat, adab sunat mengucapkan amin serentak dengan imam dan tidak mendahuluinya. Amin ini baru makmum boleh kuat. Amin bersama dengan imam. Amin bagi sembahyang jahar, maka kita amin serentak. Barang siapa yang serentak aminnya, imam, makmum dan juga malaikat, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Jangan kita waktu dibenarkan kita angkat suara, tak angkat suara. Kalau kita sedang baca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun amin, berhenti dulu. Lalu kita samakan amin
Lepas tu kita nak buat macam mana? Fatihah disambung. Boleh sambung. Tak perlu diulang daripada belakang balik. Ya. Lalu kita sambung dengan ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Ya. Kalau kita sedang baca Fatihah, ini soalnya kalau imam baca kuat, sepatutnya kita dengar dulu, jangan baca dulu. Waktu kita nak baca, bila selepas amin, barulah kita mula membacanya. Amin. Tengoklah, kadang-kadang imam ada yang sebut amin, ada sebut amin. Kalau kita tak biasa dengan imam itu, ikutlah rentak imam, supaya kita tak nak nampak macam tak apa nak kena. Ya. Baik, seterusnya tuan-tuan muslimin muslimat, mulakan pergerakan ke rukun yang lain setelah pergerakan imam sempurna. Maknanya yang tadi itu pastikan Allahu Akbar. Itu bukan pergerakan lah, itu takbir. Ini rukun qauli, ini rukun fi'li, perbuatan. Masa bila kita nak bergerak, jangan terlalu cepat. Pastikan sebutan sebagai seorang imam, bila dia nak bergerak daripada satu rukun ke satu rukun, ialah daripada berdiri dia nak rukuk. Waladhdallin, amin. Ya, lepas tu dia baca surah walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Bila bar, dia sudah pegang dah kepala lutut kalau nak rukuk. Dia dah berada dalam keadaan yang rukuk. Maka makmum pun baru bergerak turun pada rukuk. Jangan bila imam bergerak kita pun bergerak. Pastikan. Kerana nanti ada kemungkinan kita bergerak, kita cergas, makmum ni kadang-kadang dia lambat imam, maka makmum pula mendahului imam. Dah. Perbuatan itu tak nak betul-betul dah. Sami'allahu liman hamidah, diri. Baru kita berdoa sami'allahu liman hamidah. Rukuk, sujud, lamalah. Allahu Akbar. Baru kita sujud. Ini adab. Adab ni penting. Kita sedang menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menghadap kita. Kalau dengan orang pun kita jaga adab sebaik-baiknya, masakan pula dengan Allah Taala kita tak jaga adab sebaik-baiknya. Baik. Mulakan setiap pergerakan. Kalau dari segi hukumnya tuan-tuan, memanglah taklah batal sembahyang. Kalau takbiratul ihram mendahului atau bertindih, memang sembahyang tak sah. Tapi takbir intiqal, yang pergerakan daripada satu rukun ke satu rukun itu bertindih, tak batal lagi sembahyang makmum. Ya. Tapi tidak beradab. Bila tidak beradab, dia akan menjejaskan kesempurnaan salat kita sekalian. Baik. Macam mana kalau berkaitan dengan imam pula tiba-tiba dia tidak membaca tahiyat awal? Macam mana ni? Rakaat sembahyang yang 3 rakaat atau 4 rakaat lebih daripada 2 rakaat, ada tahiyat awal. Kita pun ikut. Ya? Kita pun ikut. Tiba rakaat yang kedua, nak pergi rakaat yang ketiga, ada tahiyat awal. Ni nak tanya ni. Tiba-tiba imam tak baca, tak duduk, tak baca. Kita makmum macam mana nak buat? Ikut berdiri. Tak ada ucapkan subhanallah. Kalau sekiranya dia belum lagi berdiri sempurna, baru nak bergerak, bolehlah ucapkan subhanallah. Tapi imam kena faham, tak semestinya bila makmum ucapkan subhanallah tu dia turun. Dia tengok keadaan diri dia. Kalau lah makmum ada ucapkan subhanallah, sedangkan dia sebagai imam dah berdiri betul dah, maka dia jangan duduk semula. Kerana akan sembahyangnya jadi batal. Kita makmum pula, bila kita tengok imam itu sudah berdiri betul, tiba-tiba dia tak faham, dia ada makmum, tak semua makmum itu faham. Dia ada yang sebut subhanallah. Kita mungkin fahamlah. Bila sebut subhanallah, imam dah berdiri, tiba-tiba imam turun balik. Apa kita nak buat? Apa? Mana? Imam tadi dah berdiri tegak, dia turun balik. Apa kita nak buat? Kita kena berdiri. Kerana imam sudah sampai kepada nak buat rukun yang lain. Tiba-tiba dia duduk. Batal sembahyangnya kalau dia betul, kalau dia faham. Maka kita jangan ikut duduk sama dengan imam. Kita bangun. Sama ada kita berniat mufaraqah, tapi kalau hati kita katakan imam ni tak berapa nak faham, dirilah kita tunggu nanti. Masa kita berdiri betul. Masa kita berdiri, tunggu.
Dia baca tahap awal itu, kemudian dia akan bangun. Ya? Dah faham Kita tak boleh turun duduk bersama dengan imam. Tetapi kalau imam tu tak lagi berdiri betul, tak sampai lagi, baru nak bangun, sama ada dia dengar subhanallah ke ataupun dia sedikit teringat, dia duduk balik. Tu tak apa duduk, sebab dia tak sampai lagi kepada perbuatan rukun yang berikutnya. Tapi kalau dah sampai, tak boleh dia patah balik, kerana turun membaca tahiyyat awal itu hukumnya, hukum membaca tahiyyat awal itu adalah sunnah ab'ad, sedangkan dia berdiri tadi berada dalam kedudukan rukun, maka mana lebih besar? Yang rukun adalah lebih besar. Boleh nanti kalau berlaku begitu, tiba-tiba imam duduk oleh kerana ada mungkin rakan-rakan yang sebut subhanallah sedangkan imam tidak berdiri, maka kita yang faham jangan duduk, biarlah imam tu baca, kita berdiri. Buat pilihan. Yang pertama, kita boleh niat mufaraqah, teruskan sembahyang kita. Yang keduanya, kalau kita rasa imam ini dia tak faham, dirilah kita tunggu, nanti dia akan bangun. Di akhir nanti bila imam buat sujud sahwi, kita kena ikut ke tidak? Wajib kita ikut buat sujud sahwi. Kalau imam tak buat, tiba-tiba dia salam, kita tunggu sebentar, tak masuk balik. Mungkin salam dia terlupa, sebab dia buat sujud sahwi. Kita tunggu, tak masuk juga, maka kita sendiri buat sujud sahwi kerana imam lupa. Itu tasyahud awal. Kemudian yang berikutnya, tasyahud awal ini hukumnya sunan ab'ad. Sunan ab'ad, kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka dituntut kita buat sujud sahwi. Sunnah ab'ad ada dua yang besarnya, iaitu tahiyyat awal dan juga kunut. Kalau kita tinggalkan sama ada terlupa ataupun sengaja kita tinggalkan, maka tidak membatalkan sembahyang. Tapi dikendaki, tapi sembahyang kita menjadi kurang sempurna. Dan maka nak balik sempurna, kerana kita tinggalkan dua perkara ini, di penghujung nanti sebelum salam dituntut kita buat sujud sahwi sebanyak 2 kali sujud. Nanti kita akan belajar lepas ini. Baik, berkaitan dengan kunut, tuan-tuan, saya sebut dulu kunut. Kunut juga bagaimana bila imam tidak berkunut. Tiba-tiba sami'allahu liman hamidah sembahyang subuh. Kerana sembahyang subuh ini memang disunatkan pada rakaat yang kedua, waktu berdiri i'tidal untuk baca kunut. Jadi imam tak baca. Macam mana kita sebagai makmum? Tadi kalau sekiranya pada tahiyyat awal tadi tu, dia kedua-dua ini sama, hukumnya sunat ab'ad. Bila imam berdiri, kita tak boleh duduk membaca. Tak apalah, imam berdirilah ke baca, batal sembahyang kita. Tak boleh baca. Imam tak duduk, maka kita berdiri dan sempurna imam. Itu tahiyyat awal. Berlainan dengan kunut. Walaupun hukumnya sama, sunat ab'ad. Bila mana imam tak baca kunut, makmum boleh baca kunut. Jangan syarat, jangan tinggal 2 rukun. Waktu imam turun untuk nak sujud, kita pun baca Allahumma hadini fi man hadain wa afini fi man afid, ataupun yang pendeknya Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan tinggal. Kalau kita baca imam rukuk, imam sujud, tak habis baca lagi, imam duduk di antara 2 sujud, pastikan kita dah turun pula sujud ikut imam. Kerana kalau kita tinggal 2 rukun, nanti sembahyang kita jadi batal. Tapi kalau kita ikut imam, boleh. Tapi penghujung nanti kena buat sujud sahwi. Kerana keadaan kunut ini dia begini, tuan-tuan. Ada orang tak baca kunut kerana dia terlupa. Ada orang tak baca kunut kerana dia memang berpegang kunut itu tak ada. Yang ini saya nak sebut pada pagi ini, membaca kitab daripada Bulughul Maram Al-Maram ni, bagaimana berlakunya perbezaan tersebut. Bagaimana berlakunya perbezaan yang baca dengan yang tak baca ni, supaya kita berlapang dada nanti. Ada 3 hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara itu. Nanti janganlah kita orang tak baca, kita pergi kata semacam orang yang baca, ada orang yang dia berpegang tak baca, dia pergi kata orang itu buat bid'ah dan sebagainya. Kita tak nak. Dengan cara begitu boleh menjadikan kita ini berpecah belah. Kita tak nak. Mari kita tengok asasnya.
bagaimana terjadinya ada orang membaca, ada orang tak membacanya. Ya. Bukan persoalan malam mazhab. Dalam mazhab Imam Syafi'i membaca, ya, dalam mazhab yang lain mari kita tengok sama-sama. Baik. Berdasarkan kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tentang kunutnya, walaupun hukum dia itu sunat ab'ad, tetapi penguraiannya panjang lebar kerana berlaku perbezaan pendapat, ya. Baik, saya bacakan hadis ini, nanti kita tahu di mana-mana sumber puncanya orang ini baca kunut ataupun mazhab ini tak baca. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata asyara ba'da ruku'i yad'u ala ahya'i min al-arabi thumma tarakahu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kunut setelah rukuk selama sebulan. Macam yang kita buat sekarang lah. Tapi sebulan Nabi baca, di mana baginda mendoakan kebinasaan sebahagian suku Arab, kemudian beliau meninggalkannya. Suku Arab itu namanya suku Ri'il, Usyayah dan juga Zakwan dan juga Bani Lihyan. Orang Arab, tapi Nabi doakan kepada mereka, Allah Ta'ala turunkan kebinasaan pada suku kaum ini. Nak tahu kenapa Nabi doakan begitu, kita tengok sebentar lagi. Jadi maknanya bila Nabi suruh mendoakan supaya mereka Allah Ta'ala menurunkan apa tadi? Membinasakan suku Arab itu, tapi bacaannya hanya sebulan. Lepas tu kata hadis ini dia summa tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya, tak baca dah sebulan. Baik. Satu hadis, ya. Hadis yang kedua, wali Ahmad ad-Daraqutni nahwu min wajhin akhar wa zada bilafzin fa amma subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Sementara riwayat Ahmad ad-Daraqutni terdapat hadis yang sama. Dalam riwayat Ahmad dan Daraqutni ini hadisnya sama, ya. Nabi baca sebulan. Sementara riwayat daripada Daraqutni terdapat hadis yang sama seperti ini, tetapi dari jalan yang lain serta terdapat tambahan lafaz. Tadi sampai Nabi baca sebulan, kemudian Nabi tinggalkannya. Tapi hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh sahabat tadi mengatakan sementara salat subuh, Nabi tadi baca salat fardu, ya. Salat subuh fardu juga. Tapi bila mana yang salat subuhnya pula baginda selalu membacanya kunut sehingga baginda wafat. Bagi salat subuh Nabi baca pada setiap hari sampai ke wafat. Baik, ulasan hadis itu. Hadis di atas yang dua tadi menerangkan mengenai hukum membaca kunut semasa menunaikan salat fardu, maknanya 5 waktu lah. Anas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa membaca kunut selama sebulan selepas bangkit daripada rukuk pada rakaat terakhir semasa menunaikan fardu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh lah. Baginda berdoa agar Allah, apa yang Nabi baca dalam kunut ini, iaitu doanya semoga Allah menimpakan siksaan. Masya Allah, tuan-tuan, ya. Siksaan dan kemusnahan kepada golongan Ri'il, Usyayah dan Zakwan, suku Arab ni. Apa yang dibuat oleh kaum ini? Yang dibuat oleh kaum ini, puak ini kerana telah melakukan pengkhianatan yang besar terhadap para sahabat Nabi. Mereka telah membunuh ahli qiraah, ahli membaca Quran, dibunuhnya. The hufaz, para penghafal Quran yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW kepada kabilah tersebut untuk mengajar mereka Al-Quran atas permintaan mereka sendiri. Mereka minta Nabi hantar kepada mereka orang yang boleh mengajar mereka tentang baca Quran, tentang hukum agama sebagainya. Maka Nabi mengutus kepada kaum ini sebanyak 70 orang untuk mengajar mereka. Bukan calon-calon, orang pandai baca Quran, para qurra, pembaca Quran yang baik, dan juga pada hufaz, penghafal Quran, 70 orang, ya. Ahli qiraah dan hufaz tersebut terdiri pada 70 orang sahabat Nabi lagi. Nabi Muhammad mengutuskan mereka ke Najd, iaitu Riyadh, sekarang ni ibu negeri Arab Saudi, kan. Masa tu mungkin zaman tu
dipanggil Najd ya, untuk menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Jadi akhirnya Nabi tunaikanlah permintaan mereka, hantar 70 orang nak mengajar, yang dah boleh mengajar orang lah. Mana dia hufaz dan juga para pekari yang bagus baca Quran. Jadi apa berlaku ketika mereka singgah di suatu tempat dalam perjalanan dinamakan Bir Maunah, mereka telah ditahan. Ya, ditahan, kemudian dibunuh oleh Amir bin Muzail dan pengikutnya. 70 orang dibunuh, sahabat Nabi. Ya, siapa yang tak marah, tuan-tuan? Ya, maka itulah Nabi membaca kunut dalam sembahyang fardu supaya Allah Taala menurunkan kebinasaan kepada mereka. Dalam riwayat Al-Bukhari sebagaimana dinukilkan oleh sahihnya, Anas bin Malik menyebut bahawa puak Ri'il, Zakwan, Usayyah, Bani Ilian ini meminta bantuan daripada Rasulullah. Lalu baginda telah mengutuskan 70 orang Ansar, iaitu orang Madinah. Ansar ni orang Madinah lah, ya, yang tinggal di Madinah. Jadi pada Quran dan juga ahli qiraat, penghafal Quran. Mereka lah orang yang pada waktu siang mencari nafkah dan mengumpulkan kayu api, dan pada waktu malam pula mereka mengerjakan salat malam. Jadi setibanya kumpulan ini di Bir Maunah, mereka telah dibunuh oleh golongan Ri'il dan Zakwan secara kejam. Setelah berita tersebut sampai kepada pengetahuan Nabi Muhammad, baginda pun membaca kunut dalam salat selama sebulan, memohon seksaan terhadap puak ini. Apa jadi berikutnya? Hadis ini menunjukkan, hadis tadi itu menunjukkan ya, keharusan membaca kunut ketika menunaikan salat fardu. Jadi maknanya ada ketikanya boleh membaca kunut dalam salat fardu. Ya, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Ada ketikanya. Tapi tak habis lagi penguraian ini. Manakala dalam riwayat hadis yang kedua yang saya baca tadi itu, dia kata riwayat daripada Ahmad dan Daraqutni, terdapat tambahan yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW membaca kunut dalam salat subuh sehingga baginda wafat. Tapi hadis yang kedua tadi ada sambungannya lagi, mengatakan bahawa Nabi baca kunut salat subuh, bagi salat subuh sehingga ke Nabi wafat. Ya. Oleh sebab hadis ini dipertikai oleh sebagian ulama dengan mengatakan hadis ini dhaif. Yang kedua kata tadi ada ulama mengatakan dhaif, dan ada pula yang mengatakan hasan, baik, dan juga sahih, benar, betul. Maka ulama berselisih pendapat tentang hukum membaca kunut dalam salat subuh. Maka itulah berlakunya perbezaan pendapat dalam kalangan ulama, kerana hadis tadi itu bertaraf, yang dikatakan yang pertama sahih, yang kedua pun dikatakan sahih. Maka dia kata Imam An-Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Seorang ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dia kata secara Imam An-Nawawi berkata, mazhab Asy-Syafi'i disunatkan membaca kunut dalam salat subuh secara berterusan. Tiap-tiap pagi kita kena baca. Manakala dalam salat yang lain Asy-Syafi'i mempunyai 3 pendapat. Anda cakap yang lain lah. Saya tak baca pendapat itu, tapi kita kekalkan dalam subuh, kerana Imam An-Nawawi ini orang yang tersohor dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Membaca kunut selepas bangkit daripada rukuk pada rakaat terakhir sama ada salat fardu atau sunat. Pendapat yang paling sahih adalah digalakkan menguatkan bacaan kunut. Tengok, imam baca kunut kuat. Jadi bila imam baca, kita nak macam mana? Kita kena amin. Ya, sampai kepada fa'innaka taqdi, yang itu imam biasanya perlahan, maka kita ikut baca, kerana itu merupakan pujian sanjungan. Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barikni fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yuzlimu wa la yuzlimu alaik. Itu dah sampai sambung dah. Maka fa innaka taqdi itu, maka kita baca sama-sama. Ada imam mengambil pendekatan, dia baca kuat sampai habis. Kalau begitu makmum boleh baca tak? Yang kedua pun boleh baca. Ataupun kalau tak nak baca, aminkan setakat yang diaminkan itu. Bila dia baca fa innaka taqdi, kita ubah, jangan ucap amin, kerana itu bukan doa, itu pujian. Maka kita ucapkan asyhad saja. Bila sampai di ujung nanti, Nabi imam sebut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, imam pun
dia nak rukuk, kita pun nak sujud, kita pun amin, lalu kita baca pula wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam, ya. Baik. Berikutnya lagi satu hadis yang terakhir, iaitu berkaitan dengan tadi itu. Saya baca maknanya saja. Daripada Sa'ad bin Tariq, katanya, aku berkata kepada bapa aku, wahai ayah, sungguhnya engkau telah salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Adakah mereka membaca kunut dalam salat fajar? Ayahnya menjawab, wahai anakku, ia adalah satu perkara yang diada-adakan. Mana bid'ah lah, ya, muhaddath. Hadis ini, ya, kerana tadi ada pula hadis yang ketiga mengatakan orang yang baca itu diada-adakan, ya. Hadis ini merupakan jawapan kepada persoalan yang dikemukakan oleh seorang tabi'in kepada bapanya yang merupakan seorang sahabat Nabi. Bapaknya seorang sahabat Nabi, ya, tapi yang bertanya ni tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Persoalannya adalah berkisah mengenai bacaan kunut dalam salat subuh. Melalui jawapan sahabat Nabi tadi, diberikan penjelasan menunjukkan bahawa Nabi tidak pernah membaca kunut dalam salat subuh kecuali ketika ditimpa musibah. Begitu juga dengan khulafa Rasyidin yang terdiri daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, tidak pernah membaca doa kunut dalam salat subuh. Maka hadis ini menyifatkan perbuatan membaca kunut adalah suatu perkara yang diada-adakan atau bid'ah. Hal ini bermakna hadis ini bercanggah dah dengan hadis yang riwayat Ahmad Al-Daraqutni, bercanggah, ya. Yang hadis Daraqutni dan juga Ahmad tadi mengatakan bagi salat subuh Nabi membaca berterusan sehingga ke Nabi wafat. Baik. Dia kata sentiasa membaca kunut dalam salat subuh hingga baginda wafat. Baik. Sememangnya perkara ini menjadi satu isu. Ni kita nak semasa ni. Bagi kita semasa lah. Tapi isu ni dah lama. Sepatutnya kita tak nak benda ni akan menjadi, apa kata orang, menjadi sumber, salah satu sumber yang boleh kita ni berpecah. Kerana di negara kita pun kita tengok ada, tapi bukan sengaja negara kita, di dunia pun kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, mana-mana negara kadang-kadang ada yang membaca, ada yang tak membacanya. Baik. Sememangnya perkara ini menjadi satu isu yang telah menimbulkan kekeliruan pada kalangan umat Islam sehingga membawa kepada perselisihan sesama mereka. Ya, berlaku. Menurut mazhab Hanafi, di mana ramai Hanafi di India, di Pakistan, di Afghanistan, di sebelah-sebelah sekitar itu mazhab Hanafi. Dan bukan di sana sekarang ini, di negara kita pun mazhab Hanafi ini ramai juga penganutnya. Ya, yang pendatang-pendatang daripada sana datang ke sini, mereka kebanyakannya adalah mazhab Hanafi. Dan Hambali, di mana Hambali? Hambali di Mekah, di Madinah, itu golongan kebanyakannya ialah orang-orang bermazhab Hambali. Jadi dua mazhab ini tidak disunatkan membaca kunut dalam salat subuh. Jadi itu sebabnya kalau kita pergi Mekah, di Madinah, imamnya tak baca kunut. Tapi makmumnya sebahagiannya membaca kunut. Terutama yang datang di sebelah Asia ini, sebelah kita ni, Nusantara, baca kunut. Sebab kita bermazhab Syafi'i. Kalau dah Imam Hanafi pengikutnya dan juga Hambali dah pengikutnya baca, tak baca, ya. Ini berdasarkan hadis Sa'id At-Tariq. Inilah yang jelas menyatakan bahawa membaca kunut dalam salat subuh adalah bid'ah. Ya. Bid'ah pada mereka, diada-adakan. Iaitu melakukan amal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagi dua mazhab tadi. Ya. Yang bila kata yang tak baca tu sampai terkeluar habis Islam, tidak, ya. Empat mazhab, Syafi'i ke, Hambali ke, Maliki ke, Hanafi, empat mazhab ini dia berpayung di bawah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Cuma dalam bab ibadat ini berlakulah begitu kerana ada kalanya hadis itu diriwayatkan yang macam tadilah. Ada yang mengatakan buat, ada yang mengatakan tak buat. Jadi para ulama ni kadang-kadang bila mereka berijtihad jadinya begitu. Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki, di mana Maliki ini kita tahu sebelah Maghribi dan sebagainya itu kebanyakannya Maliki, berpendapat bahawa ia adalah sunat. Syafi'i dan Maliki berdasarkan hadis Anas bin Malik yang satu hadis tadi itu, Nabi membaca yang sebulan tu bagi sembahyang fardu semua, tapi selepas itu Nabi
tak membaca pada sembahyang fardu yang lain, bagi sembahyang subuh Nabi baca berterusan sehingga Nabi wafat. Maka mazhab Syafi'i, mazhab Maliki berpegang yang itu. Oleh sebab masing-masing berpendapat mempunyai hujah dan dalil yang tersendiri, ya. Ini bukan calang-calang orang yang menilai hadis ini, ya. Bukan calang-calang orang, ya. Para imam mazhab Syafi'i, para imam Hanafi, para imam mazhab Maliki, para imam mazhab Hanafi, bukan calang-calang. Kita ni tiba-tiba mudah sangat nak membidah dan sebagainya. Itu kena jaga-jaga, ya. Kerana itu mampu mempecah belahkan orang semua Islam ini. Oleh sebab masing-masing pendapat mempunyai hujah dan dalil yang tersendiri, maka jalan terbaik ialah menerimanya dengan fikiran yang terbuka. Orang nak baca tak apa, kerana dia ada sumber yang dia kata tak perlu baca. Orang yang baca tak apa, kerana dia ada sumber yang dia dapat perlu dibaca. Dia bersandarkan kepada mazhab yang mengatakan begitu tadi, kerana mazhab itu juga berpegang kepada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu menyalahkan, apatah lagi menyesatkan. Jangan kata kau ni bid'ah, kau ni tidak ikut sunnah Nabi. Ini berbahaya, ya. Tak ikut sunnah, tak ikut bid'ah, ini satu yang bahaya. Kerana bila kita baca berkata Nabi, kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar. Kan bahaya. Yang dikatakan bid'ah itu sesat, bila sesat itu masuk neraka. Bahaya. Justru tidak perlulah umat Islam bertegang leher. Kata kitab ni, ya, berbahas mengenai keharusan membaca kunut atau tidak dalam salat subuh. Sekiranya ada pihak yang ingin membacanya, maka tidak perlulah ada pihak lain yang cuba menghalangnya atau menyesatkannya. Begitulah sebaliknya. Imam Syafi'i pernah salat di masjid Imam Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah sendiri tak baca kunut pada waktu subuh. Imam Syafi'i baca. Tetapi bila mana Imam Syafi'i berada di masjid Abu Hanifah, Imam Syafi'i tanpa membaca kunut adalah tidak membaca kunut, ya, sebagai penghormatan kepada mazhab Hanafi. Hal ini sebabkan membaca kunut adalah sunat saja bagi pendapat yang mengatakan sunnah. Tetapi persisian yang dipertengkarkan yang membawa kepada perpecahan umat adalah haram. Membaca kunut hukumnya sunat, berpecah belah hukumnya haram. Oleh itu hendaklah mengutamakan penyatuan ummah daripada amalan sunat. Hari ini orang tak baca kunut, boleh ikut orang baca kunut, ya, sembahyang berjamaah. Orang baca kunut boleh ikut orang tak baca. Kena fahamlah bagaimana kita golongan yang membaca ni nak ikut orang yang tak baca. Bagaimana golongan orang yang tak baca nak ikut orang membaca. Jangan baca lah, tu je. Bagi kita orang yang membaca ni, bila kita berada bersama imam yang tak membaca, kita tengoklah imam tu memang golongan yang tak membaca ke ataupun dia tak baca kerana lupa. Kalau dia tak baca kerana lupa, di hujung nanti imam itu akan buat sujud sahwi. Kita ikut saja buat sujud sahwi. Tapi kalau imam itu jenis yang tidak membaca, kumpulan yang tak membaca, dia tak akan baca sahwi, batal sembahyangnya. Lepas itu salam. Maka kita makmum ada dua pilihan. Kerana mazhab Imam Syafi'i bila tak baca kunut, kita kena buat sujud sahwi, ya, sama imam ataupun makmum. Tetapi sekarang ini imam tak baca kunut. Di waktu imam tadi tak baca, kerana kita ikut imam yang tak baca, makmum di belakang ini jenis orang baca, kita boleh baca. Macam kita pergi Mekah, waktu imam tu tidak, kita bacalah. Tapi perlu tak buat sujud sahwi? Sebenarnya perlu kita buat sujud sahwi, kerana imam tidak membaca. Tapi oleh kerana imam itu bukan daripada golongan yang berfahaman baca sujud sahwi, maka dia takkan buat sujud sahwi. Maka kita begini saja. Kalau kita pergi tempat itu memang itulah golongannya, kita pandai-pandai lah. Kalau sekiranya menimbulkan fitnah, dia tengok apa ni, dia kata sampai dia timbul berfitnah, kita ini bid'ah, tak ikut sunnah sebagainya, tak payahlah buat sujud sahwi. Baca tadi kunut cukuplah. Tapi kalau golongan kita ni tiba-tiba imam tak buat sujud sahwi, tak baca kunut, tak buat sujud sahwi, maka makmum tadi buat sujud sahwi. Kerana imam itu tinggalkan bukan kerana dia tak baca, tapi kerana dia lupa. Ya? Cukuplah setakat itu. Dan kuliah kita akan datang, kita akan sebut berkaitan satu lagi sujud yang dinamakan sujud sahwi. Apa sebab yang disuruh kita buat sujud sahwi? Bukan kerana lupa je. Kalau berkaitan dengan
kunut dan berkaitan dengan tahiyat awal tadi, dia boleh tinggalkan dengan sengaja. Tak nak baca lah pagi ni kunut, tak nak baca lah tahiyat awal, dia tunggu dia berdiri. Tak apa. Tapi berlaku sembahyang itu kurang sempurna, maka disuruh dia buat sujud sahwi. Ya. Nanti kita akan sebut berkaitan itu pada kuliah kita akan datang. Ya, Datuk. Ya. Memang tak ada kunut lah. Itu saya kata tadi, memang suasana di situ mereka berpegang, mereka tidak membaca kunut, maka kita boleh baca. Baca. Kalau kita tak baca pun boleh. Itu yang saya kata tadi tu. Kerana nanti kalau kita buat sujud sahwi, boleh dituntut lagi kita buat sujud sahwi. Dituntut. Tapi kita takut berlaku yang dikatakan fitnah. Kerana orang Arab ni bukan semacam jalan ya. Dia mudah, dia menegur kita. Tak macam kita kan. Segan-segan nak tegur, dia tegur je. Dia kata kita sebagainya, kenapa pula buat sujud sahwi sebagainya. Maka kalau begitu keadaannya, kita tak perlulah buat sujud sahwi. Tapi kalau kita nak buat, memang ada tuntutan begitu. Tapi saya kata kalau di tempat kita ini memang orang semua baca sahwi, semua orang baca kunut. Maknanya kalau imam dua-dua terlupa, kunut pun terlupa, sujud sahwi pun terlupa, maka makmum pada ketika itu tak ada orang boleh petikai. Kerana orang tahu bahawa hukumnya bila imam tidak buat sujud sahwi, makmum boleh buat sujud sahwi dengan sendirinya. Ya tuan. Okey, cukup dah saya kata. Saya buka soalan kalau ada, insya-Allah. Tak ada memang dia Mekah dia tak baca kunut. Ya, itu saya kata. Sebab mazhabnya mazhab Hanbali. Kalau pergi ke India pun tak baca. Imam dia bagi ruang. Ada dia bagi ruang. Itu saya kata tadi membaca tu tak ada masalah. Kena ruang masa tu. Kalau tak ada ruang masa pun kita boleh pilih kunut yang pendek. Allah maghfirli ya ghafur. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Allah maghfirli itu doa kunut. Ya ghafur itu pujian. Selawat itu memang salah satu daripada perkara yang sunat dibaca dalam waktu kita baca kunut. Selawat. Selawat pada Nabi, pada keluarga Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu selawat. Ya. Tapi tuntutan sujud sahwi kena tak? Masih kena dibuat kerana imam tak buat. Ya. Ya. Tapi itu saya kata tadi, tengok suasana imam tu ya. Imam tu memang dia itu golongan yang membaca ke tak membaca ya. Tapi kalau macam mana pun masih lagi sunat kita. Ada orang pilih dia nak buat yang sahwi, silakan, tak masalah ya. Ya tuan. Ya. 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 Kalau dalam keadaan yang begini PKP ini mudah-mudahan dapatlah. Ya, sekarang ni ada halangan atas surau masjid kan. Tapi kalau musim sekarang ni dah dibuka, nak dapat 27 pahala yang dianjurkan itu, di mana azan itu dikumandangkan, kena orang lelaki kena pergilah. Baru dua-dua dapat, isteri pun dapat, kita pun dapat. Kalau kita tak pergi, suami tak dapat, isteri pun tak dapat. Jadi kalau nak tolong, kita isteri pun dapat, kita datang, isteri dapat, kita pun dapat. Sebab kita dah dengar. Tapi musim PKP memang orang tak benarkan. Jangan sampai fardu sembang Jumaat pun, yang fardu Jumaat pun tak boleh nak datang. Jadi kita buat di rumah, kerana yang dikatakan berjamaah itu sekurang-kurangnya dua orang. Maka itulah. Mudah-mudahan kita dapat juga pahala 27 kali ganda tu. Ya. Tapi kalau sengaja sedangkan surau tempat orang berjemaah, ada bawah bangunan dan sebagainya, kita tak pergi, itu dikatakan kemungkinan tak dapat, yang dikatakan dengan pahala ganjar begitu. Lagi? Tak lagi dah. Sebenarnya pagi ini saya nak sambung berkaitan dengan bab sujud sahwi tadi ya. Tapi kerana dah lama kita tinggal, elok kita ke belakang balik, ulang. Nanti akan datang kita kena sebutkan berkaitan dengan sujud sahwi. Bila masanya kita dituntut buat sujud sahwi.
Kena sujud sahwi ada orang buat 1 rakaat, 1 kali sujud. Bacaan dia yang mana satu nak dibaca. Ada orang kata baca subhanallah la namu wa la yasu. Ada orang kata tak perlu baca, diam je. Ada orang kata baca subhanallah. Kita kena tahulah yang mana satu sebenarnya bacaan yang kita nak baca. Perlu tak baca duduk dan duduk sujudnya Rabbi firli wali walidayya. Kalau satu sujud saja orang buat, tak adalah duduk sujudnya. Ada imam sujudnya sekali je. Tapi sampai batal ke sembahyang, nanti kita tengok. Kemudian nanti bila kita akan datang, ya, insyaAllah. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Saya selatu kelemahan saya, tuan-tuan, perempuan, saya mohon maaf Allah Ta'ala. Sama-sama kita baca tasbih kifarah dan juga surah Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat